Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang sebenarnya jarang dibincangkan tetapi amat penting juga sebenarnya untuk kita war-warkan kepada rakyat Malaysia. Dan ini merupakan satu topik sempena dengan ulang tahun ke-36 FRIM. Jadi kita akan bincangkan tentang topik yang kita pilih hari ini, iaitu R&D perhutanan bagi pembangunan negara. Kita ada tetamu yang cukup istimewa di studio bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia, Dr. Ismail Haji Parlan yang merupakan Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM. Jadi Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Hai, terima kasih banyak-banyak Doktor kerana sudi terima kasih kerana menjemput saya. Selaku Ketua Pengarah FRIM, sebenarnya baru dilantik kira 2 bulan yang lalu. Jadi kami ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah sebenarnya kepada pelantikan Dr. Ismail sebagai Ketua Pengarah FRIM. Baik, sesuatu yang penting juga. Oh ya, sebelum itu kami juga ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda. Kalau anda ingin bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara, jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di YouTube dan juga di FB Bernama TV. Baik, sesuatu yang penting jugalah. Barangkali ramai yang tak mengetahui tentang peranan yang dimainkan oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Sebelum kita bercakap tentang R&D perhutanan itu secara lebih detail lagi. Jadi mungkin boleh kita kongsi sedikit bersama dengan doktor berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh FRIM itu secara keseluruhannya, tuan. Baik, terima kasih hos Sekawi Jirim. Saya sebenarnya rasa teruja dan bersyukur kerana dapatlah hari ini hos Sekawi Jirim bersama-sama dengan saya di slot ruang bicara Bernama TV. Kami juga bangga. Saya gembira kerana saya tengok ada studio yang baru, setting yang baru oleh Bernama TV. Jadi mohon bantu saya jugalah untuk cuba memberi perangai terbaik kepada semua penonton ruang bicara di luar sana. Mohon bersama-sama dengan saya selama 1 jam untuk saya terangkan kepada anda semua berkenaan dengan R&D perhutanan dalam kita membangunkan negara. Jadi mungkin saya mulakan dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera serta salam hormat kepada semua penonton ruang bicara. Saya tahu ada di kalangan anda semua yang merupakan penonton setia ruang bicara kan. Dan saya tahu slot ruang bicara ini selalu penuh. Saya tahu, kita maklum beberapa kali kita maklum slot-slot ruang bicara agak padat. Dan kita merasa bersyukur kerana hari ini diberi peluang oleh pihak penerbit ruang bicara untuk kami FRIM ataupun Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia untuk datang ke sini berkongsi informasi yang ingin kita sampaikan. Dan juga saya berdoalah agar semua kekal sihat kita melalui pandemik COVID-19. Betul. Kita bersama kita jaga kita. Jadi izinkan saya sebelum saya menjawab soalan hos Sekawi Jirim tadi, ingin saya ucapkan terima kasih lah atas pelantikan saya selaku Ketua Pengarah FRIM yang kelima, baru lagi lah. Saya dilantik pada 10 Mei 2021. Berkuasa pada 30 April sebenarnya, 2 tahun yang sama. Jadi di kesempatan ruang bicara pada malam ni, izinkan saya memberi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang Menteri Tenaga dan Sumber Asli yang berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara, Haji Nasara, Menteri ataupun KEXA, dan juga yang berbahagia Datuk Zurinah Pawantih, Ketua Setiausaha Kementerian kami ke KEXA, dan juga merupakan pengurusi anggota Institut AI FRIM dan serta ahli-ahli AI atas kepercayaan yang diberikan kepada saya beberapa bulan menjawab selaku Ketua Bang FRIM. Macam latar belakang doktor sendiri macam mana? Apakah memang bersama FRIM sudah pun lama sebenarnya? Itulah. Saya bersama FRIM sudah 25 tahun lah. Ini adalah tahun yang ke-25 saya selaku penjawat awam dan menjadi Ketua Pengarah FRIM yang baru. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit latar belakang, boleh? Saya berasal daripada Kampung Jalan Kebun Kelang, Selangor. Mungkin ada kawan-kawan saya di Kampung Jalan Kebun Kelang sedang menonton ruang bicara pada kali ini. Bersekolah di Kelang, berpendidikan awal untuk diploma Sains ITM tahun 1991 Shah Alam. Seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah pertama
Perhutanan di Universiti Pertanian Malaysia masa itu. Saya bergraduat pada tahun 1996 dan alhamdulillah nasib baik telah dipilih selaku graduan terbaik UPM setelah 1996 dan menerima pingat Mas Chancellor. Dan dengan itu saya diterima sebagai pegawai tetap di FRAME pada tahun yang samalah. Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran di peringkat Master Science di UPM juga, tapi dah tukar kepada Universiti Putra Malaysia. Dah tukar UPM dan pada 2009 saya telah berjaya meluluskan penelitian saya di peringkat Dr. Falsafah atau PhD di UKM. Jadi sebenarnya saya ni produk Lembah Kelang lah, produk Selangor. Tapi sekarang saya berkhidmat untuk negara. Saya berkhidmat untuk negara dan juga bukan sahaja negara tapi sebenarnya di peringkat antarabangsa. Kerana isu perhutanan ni sebenarnya isu besar, bukan sahaja di negara kita lah, tapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi mungkin doktor boleh jawab persoalan yang saya bangkitkan tadi itulah tentang peranan yang dimain, apa pentingnya FRAME kalau kita lihat daripada kacamata yang perlu dilihat sebenarnya oleh rakyat Malaysia sebenarnya, kewujudan FRAME itu sendiri, fungsi dan peranan FRAME. Boleh saya katakan FRAME adalah satu-satunya institusi R&D perhutanan yang ada di negara kita lah, yang memang kami fokus pada aktiviti penyelidikan berkaitan dengan perhutanan. Bila kita cakap pasal perhutanan ni, kami punya mandat adalah besar, daripada tanah hingga ke langit. Tanah hutan yang melibatkan mikrob, karbon dan sebagainya, sehinggalah ke langit, mana kita menggunakan teknologi terkini untuk kita membuat pemetaan sumber-sumber hutan negara kita. Jadi dan antara itu tentulah lagi banyak kita buat kajian dan sebagainya lah. Jadi itulah memang kita perlu satu institusi R&D seperti FRAME untuk kita memastikan agar sumber asli kita ketahui. Jika tidak, kita tidak akan ketahui apakah yang kita ada di negara kita. Saya ada bawakanlah beberapa banyak buku di hadapan saya ini, yang mana kita memang antara output kita adalah dokumentasi buku-buku yang kita ada, yang boleh rujuk untuk masa sekarang dan masa akan datang. Kenapa buku ini penting adalah untuk dijadikan rujukan khazanah negara kita. Itulah sedikit banyak kewujudan FRAME. Perlu kita terangkan lebih lanjut lah lepas ni apa peranan FRAME dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang R&D perhutanan itu sendiri, barangkali penting jugalah mendapat penjelasan daripada Dr. Ismail. Apa yang dimaksudkan dengan R&D perhutanan itu dan kenapa ianya dianggap cukup penting sebenarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Semula-mula saya ingin terangkan kepada penonton ruang bicara lah tentang R&D itu sendiri. Pembangunan dan penyelidikan. Ingin saya nyatakan di sini, semua perkara yang kita guna pakai sekarang ini adalah hasil daripada R&D. Telefon bimbit sebagai contoh, pada tahun 90-an atau tahun 2000, host Sekali Jirim pun saya percaya maklum, telefon bimbit kita besar, selalu perlu di charge dan sebagainya. Tapi sekarang melalui R&D penambahkan berlaku dengan begitu pantas, sehingga sekarang telefon bimbit kita ini telah dipanggil telefon pintar. Semua boleh berada di ujung jari kerana teknologi yang dihasilkan melalui R&D. Salah satu contoh terbaik adalah kereta. Kita banyak, maksud saya kita dan negara-negara lain juga lah menghasilkan banyak model kereta lagi baik, lagi bagus, walaupun lagi laju tetapi mereka selamat kerana adalah hasil R&D. Inovasi-inovasi dijalankan di pusat-pusat R&D di seluruh dunia lah dalam kes ni. Jadi itulah peranan besar yang dimainkan oleh ataupun R&D secara mudah lah. Jadi bila kita katakan ada yang kata mungkin mereka tidak menggunakan pakar R&D, sebenarnya satu yang mungkin agak kurang benar lah. Apapun termasuk di studio di sini lah, saya dengan kamera dan sebagainya adalah hasil pada penambahbaikan R&D. Jadi saya ada jadi boleh saya kongsi lagi sedikit tentang R&D di peringkat global lah. Sekali Jirim, sebab kita lihat di peringkat global seperti negara Jepun, Korea Selatan, walaupun China dan mereka membutuhkan peratusan daripada keluaran negara kasar mereka ke DNK yang agak besar. Contoh kalau saya boleh kongsikan di sini, Jepun kira-kira 21% setahun, ataupun nilai dia 100 bilion setahun. 100 bilion US dollar setahun. Hanya untuk R&D. Hanya untuk R&D, tapi semua peringkat lah, sama ada pihak kerajaan maupun swasta. 100 bilion setahun. China 3.2%, Korea Selatan paling tinggi setakat direkodkan adalah 4.6%, dan negara seperti Amerika Syarikat membelanjakan kira-kira 3% untuk R&D tahunan mereka. Kalau nak tengok jumlah tu boleh tengok negara masing-masing lah seperti saya sebut tadi. Jadi kalau kita lihat negara-negara seperti ini, mereka banyak mengeluarkanlah produk-produk inovasi. Seperti telefon bimbit, kenderaan dan sebagainya, dan itu adalah merupakan hasil negara lah, memberi sumbangan kepada hasil negara. Kan? Tapi kita tak ketinggalan lah, jangan risau, negara kita tak ketinggalan. Malah kita pun ada satu kementerian khas
untuk inovasi, Kementerian Sains dan Inovasi mesti. Dan mungkin saya boleh kongsikan lah sedikit data statistik kalau dapat dipaparkan di kaca TV. Saya sebenarnya dapat data ni daripada sahabat baik saya, Ketua Pengarah Perangkaan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Sebelum saya datang ke sini, saya memang berbincang pasal R&D. Tadi saya ingin sentuh sedikit pasal berkenaan dengan statistik. Beliau telah memberikan baik data statistik sebenarnya, tapi pada malam ni mungkin sebab kekangan masa, saya hanya fokus kepada R&D yang dijalankan di institusi pendidikan awam. Boleh saya dapat dipaparkan? Nanti doktor sampaikan dan penerbit akan pertontonkan nanti di slide itu akan digunakan. Baik, okey. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih kepada Ketua Perangkawan atas perkongsian data kepada saya. Jadi data tu kalau dipapar dalam televisyen dalam bahasa Inggeris Sarawak Jirim. Apa yang ingin saya tunjukkan adalah negara kita ada memperuntukkan sejumlah besar juga kepada R&D. Daripada 2008 469 juta dan pada 2018 kepada 1.9 bilion. Ataupun kira 1.3% daripada KDN negara lah. Dan ini hanya untuk segmen R&D di institusi pendidikan awam. Sebenarnya data tu banyak, tapi saya hanya fokus pada segmen ini sajalah kerana melibatkan frame ataupun sektor perhutanan lah. Saya akan sentuh kemudian. Dan dari segi tenaga guna manusia, seramai 8,590 orang. Ya, 8,590 orang terlibat dalam aktiviti R&D di dalam sektor R&D di institusi pendidikan awam lah. Dan untuk bilang saintis, mungkin ada yang tanya berapa ramai saintis. Daripada kecil saya dulu pun kita salah satu sebenarnya cita-cita saya adalah untuk jadi seorang saintis lah. Alhamdulillah saya telah berjaya lah mencapai cita yang telah saya idamkan. Bilang saintis dan terlibat adalah 3,940 orang. 3,940. Ini di institusi pendidikan awam lah. Sejumlah di negara kita ada 26 sebenarnya. Ya, ada 26 jumlah institut pendidikan awam. Baik, tadi saya dah terangkan 1.3% daripada keluaran kasar kita adalah untuk R&D. Itu bukan hanya di sektor awam lah, termasuk juga sektor swasta. Dan perbelanjaan keseluruhan kalau boleh saya kongsikan pada sidang penuntun besar 15.06 bilion sebenarnya. 15.06 bilion ringgit Malaysia untuk diperuntukkan oleh kerajaan kita ataupun kerajaan kita ni termasuk swasta. Untuk aktiviti R&D. Itu keseluruhan lah, bukan hanya di sektor yang saya katakan tadi. Dan saya ingin terangkan juga bahawa R&D ini bukan hanya untuk teknologi sains dan teknologi lah. R&D ini sebenarnya mencapah semua bidang, sosioekonomi dan sebagainya. Malahan kalau boleh saya katakan, sekarang kita ada PDPR kan, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Saya percaya bila kerajaan ingin memperkenalkan kaedah tersebut, ada kajian, ada juga R&D sedikit banyak dijalankan untuk memilih kaedah gadget yang sesuai dan sebagainya lah. Jadi seperti tadi, dalam apa pun situasi sebenarnya kita memang memerlukan R&D agar kita jadi lebih baik lah daripada sebelum ini. Dan ada berkenaan dengan R&D Malaysia sektor perhutanan. Data yang saya perolehi daripada Jabatan Statistik adalah pada 2018 17.6% diperuntukkan untuk sektor perhutanan, tetapi dalam perhutanan sebenarnya kita bergabung dengan sektor pertanian lah. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa pun kita panggil FAO, Food and Agriculture Organization. FAO berjabat di Rome. Jadi perhutanan ni kita gabungkan di bawah pertanian, kira-kira 346 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk R&D setahun bagi dua sektor ni, maksud perhutanan dan pertanian. Satu jumlah yang besar. Saya tadi jangan risau, negara kita pun memang prihatin untuk membelanjakan sejumlah yang besar kerana saya percaya kita semua yakin bahawa dengan R&D tadi kita dapat menambah baik taraf hidup kita lah, saya pada kita dapat menjana hasil juga. Saya ingin sentuh sikit tentang frame boleh frame. Kita diperuntukkan ataupun kita mempunyai dana kira-kira 90 juta setahun. 90 tahun untuk operasi kira-kira 50 juta dan pembangunan 35 juta, dan kita juga menerima dana pendidikan daripada dalam dan luar negara. Kita ada kolaborasi yang baik dengan badan-badan di
bangsa-bangsa bersatu PBB dan negara seperti Jepun, Korea Selatan dan sebagainya yang memberikan dana yang kita boleh mohon lah. Kita perlu buat permohonan lah kita buat permohonan melalui kata kerja kita hantar untuk kita dapatkan dana pendidikan. Dan di FRIM sendiri daripada hasil pendidikan kita dan perkhidmatan yang kita beri kepada masyarakat, kita menjana kira-kira 2.5 hingga 3 juta setahun lah, yang kita guna pakai untuk operasi kita seterusnya lah. Dan kalau boleh saya kongsi staff saya tunggu je lah nak cerita pasal FRIM Staff kami pada tahun 2021 kita ada seramai 733 orang. 733 orang. Yang berjawatan tetap 703 orang, manakala yang berjawatan kontrak adalah 115. Daripada jumlah ini kita ada 214 orang pejabat pendidik, saintis lah, yang menjalankan pendidikan ni. Yang lain itu membantu. Kita perlu bantuan sokongan daripada kaki tangan yang lain juga. Tapi pegawai pendidik kita ada sejumlah 214 orang dan 185 adalah berjawatan tetap. Daripada jumlah 185 orang tadi, yang mempunyai ijazah masters dan PhD adalah 150 orang ataupun kira-kira 81%. Sebagai institusi pendidikan, kita memang menekankanlah pegawai kita untuk ada ijazah tertinggi yang seboleh, dan kita memang menggalakkan. Ada insentif sebenarnya. Sekali kita beri insentif, sesiapa yang dapat master dan PhD kita ada beri insentif agar mereka lagi kata orang lagi teruja lah, lagi bersemangat untuk membuat pengajian peringkat tinggi. Dan kalau PhD kita ada seramai 78 orang sekarang, ataupun kira-kira 40%, hampir separuh lah daripada saintis kami ini mempunyai ijazah Doktor Falsafah. Dan kita akan tingkatkan. Salah satu KPI kami adalah setiap tahun sekurang-kurang 5 orang akan melanjutkan pelajaran sama ada peringkat master atau PhD dalam ataupun luar negara. Itulah. Okey. Kita nak tumpukan perhatian kepada R&D perhutanan, kerana itu topik yang kita pilih. Setakat ini barangkali doktor, kita boleh kongsi bersama dengan penonton-penonton kita lah. Bila kita bercakap tentang R&D perhutanan itu yang telah dan akan dilakukan oleh pihak doktor sendiri dan rakan-rakan lah di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, kejayaan yang telah pun dicapai setakat ini, sumbangan yang telah pun diberikan kepada FRIM dan juga kepada negara secara keseluruhannya, mungkin boleh kita kongsi bersama doktor. Okey, jadi saya percaya saya perlu sentuh sedikit latar belakang FRIM lah. Sebab kita sebenarnya satu institusi yang lama telah wujud sejak tahun 1929 sebenarnya. Kita sebenarnya adalah sebahagian daripada Jabatan Perhutanan sebelum ini, dan daripada tahun 1929, dan pada tahun 1985 kita telah menjadi badan berkanun. Jadi Jabatan Perhutanan mereka menguruskan isu-isu pengurusan hutan lah dengan baik. Dan kami fokus pada R&D. Kita bila kita fokus R&D, kita dapat lagi bagus lah hasil yang kita harapkan. Dan malah kita telah pada 2016 kami telah ada akta baharu, Akta 782, yang mana dengan akta baharu ini kami FRIM kita boleh mengkomersialkan produk-produk R&D kita dengan lebih mudah. Bukan tujuan untuk bersaing dengan dengan pengusaha-pengusaha di luar sana lah. Tapi kita dengan itu kita dapat sebenarnya kita berbincang lebih mudah dengan bakal-bakal pengusaha untuk kita mengkomersialkan produk-produk FRIM. Nanti saya akan terangkanlah banyak produk yang kita telah ada dan ada potensi, dan kita boleh bincang, dan saya mungkin boleh tawarkan di sinilah pada mereka yang berminat untuk mungkin datang ke FRIM atau melawat website FRIM, lihat, dan kita mungkin boleh berbincang lanjut bagaimana kita boleh sama bekerja untuk kita memanfaatkan opok R&D yang kita ada. Sebenarnya itulah tadi saya kata FRIM telah berusaha lebih 93 tahun. Kalau ada yang berpeluang datang ke FRIM, campus FRIM, mungkin Sekali Berjirin Penhadi datang, seperti hutan dulu adalah merupakan kawasan bekas lumbung, Semak Samun. Kita bayangkan setelah 90 tahun dijalankan aktiviti penanaman, kita satu ekosistem hutan yang lengkap sebenarnya, fauna dan flora yang lengkap, dan ia merupakan hutan buatan tropika yang terbesar di dunia. Dan kami telah mendapat Malaysia Book of Record untuk itu. Jadi kami juga sebenarnya kawasan 10 kawasan Mas Tilawat Selangor. Jadi kita beri pelawat ramai sehingga mencapai 1 juta setahun sebenarnya. Ini macam visual yang kita lihat ya. Ini yang disebut hutan FRIM tu lah. Tuan-tuan boleh bayangkan. Saya rasa ekosistem tu memanglah lengkap dan yang boleh dilawat dan dekat lah. Sebab tu kita memang bilangan pelawat yang ramai. Saya katakan tadi sekira 1 juta setahun, tapi sekarang kita telah hadkan lah, hanya kira 500 ribu orang saja setahun sebelum PKP lah ya. Saya kata sebelum PKP tadi 500
orang setahun untuk kita pastikan ekosistem hutan ini terjaga dan tuan-tuan datang pun boleh lebih berseronok lah dalam situasi yang lebih santai. Okey, apa ni Dr. Ismail, Baik. kita seperti biasalah akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang mungkin juga berminat sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara, jangan lupa dua talian itu telah pun kami buka kepada anda, iaitu di 032697 9767 dan juga 032697 9768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang topik R&D perhutanan bagi pembangunan negara, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio, iaitu yang berbahagia Dr. Ismail Haji Parlan yang merupakan Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM. Baik, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini, jadi mungkin kita boleh berkongsi sesuatu bersama dengan pemanggil ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum sekali dan yang berbahagia listener. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan saya yang pertama, ini mengenai pembangunan industri harba mengenai teknologi. Boleh doktor ulas dalam hal ini? Itu soalan yang pertama. Okey. Okey, yang kedua, kita ada tengok kekurangan sumber hasil hutan bagi kelestarian. Ini saya kurang jelas bagi doktor jelaskan ini kelestarian dia macam mana tu? Kekurangan sumber hutan. Okey. Hasil hutan bagi kelestarian. Okey. Boleh doktor ulaskan dalam hal ini? Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi mungkin doktor boleh respon dulu tentang dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Terima kasih. Alhamdulillah satu indikasi penonton bicara ni perhatian tentang industri perhutanan. Berkenaan dengan industri herba di FRIM, ini adalah salah satu sektor yang kita beri keutamaan. Malah kita ada satu bahagian yang kita panggil bahagian hasilan semula jadi, yang memfokuskan kepada sumber-sumber hutan bukan kayu seperti herba dan sebagainya, yang ada nilai-nilai perubatan untuk kita kaji dan kita lihat dari segi komersial. Jika ada telah banyaklah, saya sebenarnya adalah data yang saya kongsikan dengan sidang penonton pada kali ini. Tapi itulah, kita ada satu bahagian yang memfokuskan kepada kajian yang melibatkan herba. Malahan untuk makluman Cik Ridwan pada Pulau Pinang, kalau berminatlah, kita ada satu pusat, kita panggil Pusat Teknologi Herba di FRIM, yang menawarkan perkhidmatan untuk industri kecil dan sederhana untuk mereka membuat pemprosesan, pengeringan, pembungkusan di FRIM melalui proses yang telah diiktiraf telah diiktiraf dan halal. Jadi sebenarnya untuk kita membeli peralatan tersebut adalah satu kos yang tinggi. Tapi bila tuan-tuan dan puan yang berminat dalam industri herba boleh datang ke FRIM, kita boleh membantu untuk mengurangkan kos operasi. Ingin saya kongsi dengan sidang penonton semua berkenaan dengan herba. Pokok-pokok atau herba-herba di hutan itu tu memang semuanya kebanyakannya berpotensi. Dan bila kita gunakan, dia mempunyai hasil yang seperti yang kita harapkan. Tetapi masalah yang kami hadapi ataupun kami dapati daripada kajian kita buat, proses yang dijalankan oleh pengusaha ini kan ada kalanya tidak cukup tidak cukup melalui proses yang betul, seperti pengerangan dan sebagainya, yang mengakibatkan berlakunya kontaminasi bahan-bahan yang agak tidak terkawal masuk. Dan bila kita membuat kita membuat penelitian, ada unsur-unsur yang tidak perlu masuklah, seperti heavy metal dan sebagainya. Jadi herba itu bagus, tapi sebenarnya bila kita ingin mengkomersialisasikan, di tengah-tengah tu proses tu kena betul. Jadi kita di FRIM, kita ada kepakaran yang kita boleh bantu. So katakan tadi, boleh explore, boleh datang kami punya website dan boleh berhubungan kami, kita boleh tawarkan, dan kita ada satu pusat khas untuk teknologi herba. Jadi soalan yang kedua, sumber hutan. Saya ingin, walaupun sebenarnya bukan topik saya lah, ini sebenarnya di bawah bidang jabatan lain, jabatan perhutanan, tapi tak apa, saya cuba bantu. Sebenarnya sumber hutan ini tidak berkurangan. Saya ingin maklumkan bahawa kita telah
malahan kalau tengok daripada di latar belakang host kita pada malam ni, kita ada kempen Pujian Malaysia. Kita kerajaan negara, kerajaan melalui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli mensasarkan 100 juta pokok ditanam dalam masa 5 tahun. Saya percaya akan dapat lebih, kerana kita bercakap sekarang ni baru 6 bulan telah ditanam hampir 10 juta. Boleh lihat ada aplikasi tadi saya lihat ada di promo tadi, aplikasi Hijau Malaysia tu dah lebih dekat 10 juta ditanam dalam baru 6 bulan. Kempen ni bermula tahun 2021 hingga tahun 2025. Jadi kempen ni sebenarnya bukan hanya untuk pihak kerajaan, untuk semualah. Kita menjemput semua pihak, badan individu perseorangan kepada jabatan kerajaan sebagainya untuk turut terlibat. Semua dijemput. Boleh pergi ke aplikasi dan dalam persoalan ini juga barangkali Doktor, sebelum kita beralih kepada persoalan seterusnya lah. Saya tertarik hati jugalah. Ada yang mengatakan bahawa dari segi penerokaan hutan di negara kita kadang-kadang berada pada situasi yang tidak terkawal dan sebagainya. Apakah itu betul-betul berlaku, Doktor, ataupun lebih merupakan satu persepsi ataupun andaian sebenarnya? Baik, itu satu soalan yang sebenarnya tak apa, saya akan cuba penerangan yang terbaiklah kepada sidang penonton pada malam ini. Saya katakan tadi dalam perhutanan kita ada 3 kategori jenis hutan lah yang perlu diketahui oleh masyarakat di luar sana. Kita ada hutan simpan kekal, hutan simpan yang sebenarnya tertaluk di bawah Akta Perhutanan Negara 1984, pindaan 1993, yang mana hanya aktiviti perhutanan dibenarkan di kawasan ini. Hanya aktiviti perhutanan dan dengan syarat. Dan sektor perhutanan kita memang agak ke depan. Kita adalah antara 3 negara di dunia ini hutan tropika yang mempunyai sijil percilan pengurusan hutan. Malaysia, Indonesia dan Brazil. Negara lain hanya menggunakan pakai percilan yang sedia ada lah, yang disediakan. Tapi kita ada sendiri yang juga compliant lah kepada percilan peringkat antarabangsa. Jadi kalau yang keluar daripada hutan semasa tadi mempunyai sijil dan boleh kita lihat balik sehingga ke pangkal pokok lah. Itu makluman kita boleh tengok balik pokok-pokok. Tetapi memang ada kawasan-kawasan yang pihak kerajaan khaskan untuk pembangunan. Kita panggil hutan tanah kerajaan. Itu adalah kawasan yang digunakan untuk industri dan sebagainya lah. Jadi memang ada pembukaan kawasan seperti ini yang diperuntukkan untuk pembangunan. Kita harus ingat bahawa negara kita masih lagi negara membangun, walaupun hampir ke negara maju. Dan kita perlukan pembangunan. Tapi kita harus ingat negara kita telah meletakkan satu kemenangan besar di peringkat antarabangsa. Sekurang-kurangnya 50% daripada kawasan hutan kita mestilah berhutan dan boleh tepan pokok. Sekarang kita ada 55.3% daripada hutan kita, kawasan negara kita adalah berhutan dan bertepan pokok, ataupun 18.3 juta hektar. Yang negara kita kira 30 juta hektar lah. Tak luas. Kita ni kalau banding Australia kita 5% je. Rendah pada 5% sebenarnya. Kalau banding dengan Indonesia, kita kira Indonesia 6 kali ganda besar daripada kita. Thailand 1/6 ganda besar kita. Tapi kita memperuntukkan 50% sekurang-kurangnya untuk hutan dan pokok. Bayangkan kalau negara kita peringkat antarabangsa. Jadi itu saya katakan tadi, kita sebenarnya di pihak kerajaan memang serius lah untuk memastikan agar hutan kita dan sumber asli tadi ada soalan sumber hutan itu terjaga dan kalau boleh dapat kita kekalkan untuk sosioekonomi, untuk pembangunan juga dan juga untuk kesejahteraan sekitar. Okey, kita kembali semula kepada apa yang ingin kita bincangkan tadi lah Doktor tentang sumbangan R&D FRIM sendiri kepada negara dalam peringkat huluan dan juga di peringkat hiliran itu sendiri. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Doktor. Terima kasih. Saya mungkin satu sedikit tentang penyidikan ini. Memang ada secara mudahnya ada 2 peringkat lah. Kita panggil satu huluan, upstream. Dan satu lagi adalah hiliran atau downstream. Tapi mereka itu bergabung lah untuk memastikan satu rantai yang lengkap. Bila tindakan untuk itu dijalankan. Antara contoh penyidikan huluan yang kita terlibat dan kita membantu dalam pembangunan negara, tajuk yang kita bincangkan pada malam ini adalah kaedah-kaedah penanaman pokok yang kita buat kajian. Mungkin orang boleh berkata sesiapa boleh tanam pokok. Sebenarnya tidak semudah seperti itu. Kerana bila kita ingin menanam pokok, kita perlu ada pengetahuan. Sekali kita ada pengetahuan, kita perlu pilih lokasi yang sesuai. Kita perlu pilih spesies yang sesuai. Kita perlu pilih rawatan yang sesuai. Agar pokok-pokok kita tanam itu dapat tumbuh subur. Dan bila kita bercakap tentang pokok-pokok hutan, biasanya dia akan makan masa sekitar 30 ke 50 tahun lah, terpulang kepada di mana kita tanam dan apa tujuan akhir kita. Kalau hutan ladang mungkin 15 tahun ataupun 20 tahun.
Okey. Ya, begitu. Jadi melalui R&D yang telah Frame jalankan, kami telah dilantik sebagai pengurusi, saya sendirilah pengurusi Jawatankuasa Kerja Teknikal Penanam Pokok di bawah program penghijauan Malaysia tadi yang kita tengah bincangkan ni. Kami memberi nasihatlah kepada para pemegang taruh ataupun mereka-mereka yang berminat untuk menanam pokok untuk beri nasihat apa dari segi aspek teknikal kepada mereka tadi itu untuk mereka menjalankan penanaman, dan kita juga ada membekalkan biji-biji benih yang berkualiti. Melalui R&D Frame kita dapat menghasilkan biji benih yang kita ada keluarkan sijil, surat beranak. Pokok pun ada surat beranak. Jadi kalau sekali lihat dengan sijil beranak tu mungkin lebih yakinlah pokok itu atau biji benih yang kita bekalkan itu datang daripada sumber yang baik, yang bagus, yang diambil daripada kawasan-kawasan yang dibenarkan jugalah. Jadi bila doktor sebut hal tu, jadi kalau kita bercakap tentang kempen penanaman 100 juta pokok ni, jadi pokok-pokok itu akan disediakan oleh Frame atau tidak macam semualah 100 juta tu terlalu besar. Mungkin saya suka sentuh sikit malam ni, kalau mungkin ada yang tinggal di kawasan yang berpokok. Sekarang kita sedang mengalami musim buah yang luar biasa sebenarnya. Boleh katakan kalau kita lihat sekeliling kita tengah pokok-pokok sedang berbuah, termasuk pokok durian lah. Ya, betul. Tengah berbuah kan, dan ada yang gugur dan sebagainya lah. Dijangka kalau pokok-pokok hutan di negara kita mula gugur dalam masa sebulan. Jadi begitu banyak sebenarnya pokok-pokok negara hutan di negara kita sedang berbuah. Dan saya ingin memaklumkan di sini, sila ambil peluang ni pada mereka pengusaha-pengusaha ataupun mereka berhasrat untuk mengutip pokok, tapi dengan kebenaran dan kebenaran jabatan-jabatan tentulah. Kalau jabatan di kawasan hutan mereka kena dapat kebenaran jabatan perhutanan, jangan langgar, kita kena ikut peraturan lah. Tambah pula dengan PKP sekarang kan. Jadi kita banyak tapak-tapak sembahyang juga. Di Frame pun kita ada tapak sembahyang swasta pun ada. Jadi masing-masing akan menjaga pokok-pokok untuk menyokong aktiviti penanaman, termasuk juga jabatan-jabatan perhutanan. Jabatan Perhutanan Negeri Semenanjung, Jabatan Perhutanan Sabah dan Sarawak. Mereka ada komitmen yang tersendiri untuk memastikan kempen ini berjalan dan mencapai. Untuk memastikan hasrat kita untuk ada kurang 100 juta pokok dalam masa 5 tahun yang tercapai. Tapi suka saya maklumkan bahawa tanpa kempen ini pun sebenarnya kita memang teruskan menanam pokok. Menanam pokok ini adalah aktiviti biasa oleh Jabatan Perhutanan dan Frame lah. Semua kempen ini dapat merancakkan lagi, menambahkan lagi minat masyarakat. Kata orang memberi terujaan kepada masyarakat untuk sama terlibat. Kalau kita lihat dalam aplikasi itu ada orang persorangan, mereka terlibat, dan kita ada macam dapat sagu hati lah pada mereka untuk yang terlibat, yang aktif lah. Itu yang ingin kita sampaikan dari segi kempen 1 juta pokok. Tapi bila kempen ini dilancarkan oleh PM hari itu, bagaimana dengan respon yang diterima oleh Frame dan juga Jabatan Pertanian, Jabatan Perhutanan sendiri? Apakah rakyat Malaysia sudah mula menunjukkan minat ke arah itu sebenarnya, tuan? Ya, alhamdulillah amat memerasakan. Saya katakan tadi pada tarikh hari ini saya semak tadi dah hampir 10 juta. 9.87 macam tu pula, hampir 10 juta. Dalam masa 6 bulan. Bukan hanya oleh jabatan-jabatan kerajaan lah, termasuk sekolah dan individu-individu yang terlibat. Dan kempen ini memang tersebar luas. Kita di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, kita mengadakan siri webinar, penerangan-penerangan kepada masyarakat untuk terlibat. Dan ada hikmahnya PKP ni, bila kita buat penerangan melalui online, yang jumlah yang datang lagi ramai. Kalau kita lihat yang menonton sampai jumlah beribu lah, sebab boleh melalui online. Jadi dan benda itu pun terakam dan boleh dirujuk sentiasa oleh mereka-mereka yang berminat untuk terlibat. Itulah hikmah di sebalik juga PKP, maknanya kita dapat sebenarnya lagi memperangsangkanlah minat masyarakat tentang pentingnya pokok. Kenapa pokok? Mungkin semua dah tahu pokok membekal oksigen. Saya pada rumpai di laut lah, pokok oksigen, dan juga berupaya menyerap karbon dioksida yang berada di atmosfera untuk disimpan di tanah dan batang-batang pokok. Okey, ada lagi? Ada lagi. Sebenarnya ada banyak lagi ingin saya kongsikan. Saya minta mohon host kawal saya sikit lah. Saya sebenarnya ada banyak lagi nak saya kongsikan. Saya tu agak teruja pada malam ni. Tapi yang kedua mungkin saya boleh sentuh adalah projek yang kita buat bersama-sama dengan Jabatan Perhutanan di bawah penanaman pokok hutan paya laut dan pantai. Ini sebenarnya berlaku kerana kejadian tsunami pada 2004, 26 Disember 2004, tsunami yang besar melanda Lautan Hindi masa itu. Ramai yang terkorban. Kalau di negara jiran memang ratusan ribu terkorban, dan juga negara kita. Di situ kerajaan telah
melaksanakan program ini, yang mana pemulihan kawasan tepi pantai, kawasan paya laut di seluruh negara telah ditanam. Ikut data yang saya ada sehingga November 2020, seluas 5,908 hektar kawasan hutan kekal telah ditanam dengan pokok dengan sejumlah 13.66 juta. Bayangkan, sekitar 15 tahun lah projek ini telah berjalan, 15 juta. Dan FRIM adalah pengurusi jawatankuasa teknikal. Kami ni memang R&D, ya. Kami, bidang kami adalah teknikal. Jadi kami berperanan membantu jabatan-jabatan lain dalam memberi nasihat spesies, saya katakan tadi lah, spesies yang sesuai ataupun kaedah-kaedah yang sesuai. Dan daripada 15 tahun tadi tu, kami telah menjalankan pendidikan, boleh saya kongsi 118 projek pendidikan yang telah FRIM dan rakan-rakan FRIM lah. FRIM ini sebagai pengurusi dan kita menjemput industri, NGO dan sebagainya untuk turut terlibat menjalankan pendidikan yang berkenaan dengan pemulihan kawasan pesisir pantai negara kita. Dan kita telah mengeluarkan telah berbelanja kira-kira 15.82 juta untuk R&D dalam program ini sahaja selama 15 tahun. Dan banyak inovasi yang kita keluarkan sebenarnya di projek ini, dan apa yang ingin saya kongsikan lah kepada malam ini kepada sidang penonton ruang bicara adalah sumbangan kawasan-kawasan hutan yang telah ditanam oleh Jabatan Perhutanan Negeri kepada masyarakat. Kira-kira 30% sebenarnya pendapatan bulanan daripada kajian kami buat, masyarakat yang duduk di sekitaran hutan paya laut bergantung kepada hutan paya laut. Maksudnya masyarakat menjana kira-kira 30% dari pendapatan mereka. Dan sekali lagi yang saya rasa seronok adalah kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar ni ada kira-kira dalam 60%. Masyarakat negara kita, walaupun kerana saya sedia juga lah ada lagi masa yang suka buang sampah tempat yang tak digunakan, tapi sebenarnya 60% telah sedar lah segi kepentingan alam sekitar. Jadi daripada aktiviti R&D kita jalankan, kita dapat perkajian dan bagus, ada satu peningkatan yang bagus di kalangan masyarakat Malaysia ini tentang menjaga alam sekitar. Okey. Baik, apa ni doktor, saya tahu ada lagi perkara yang ingin doktor kongsikan. Ada lagi saya. Tapi seperti biasalah doktor, kita diarah untuk berehat buat kali terakhir, dan kembali nanti walaupun apa ni masa mungkin semakin suntuk, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat kami kongsikan bersama anda bila kita bercakap tentang topik yang kita pilih hari ini, iaitu R&D perhutanan bagi pembangunan negara. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang R&D perhutanan bagi pembangunan negara. Tadi Dr. Ismail, anda menyentuh tentang apa ni sumbangan R&D FRIM di peringkat huluan. Barangkali sumbangan R&D FRIM pula di peringkat hiliran juga mungkin perlu kita war-warkan kepada penonton kita. Silakan. Terima kasih sekali. Sebenarnya saya ada 10 perkara saya nak contoh huluan saja. Okey. Contohnya sikitlah. Kita FRIM kita telah menemui sebanyak 247 spesies baru pada kajian kami, ya, sepanjang 1993 hingga 2021. Ini antara sumbangan besar FRIM kepada negara lah. Kita telah menjumpai spesies tersebut. Dan saya ambil peluang terakhir ini untuk menerangkan berkenaan dengan hasil-hasil kajian FRIM di peringkat hiliran, downstream, ya. Untuk makluman semua, pada 27 hingga 2021, FRIM kita telah menghasilkan 400 peredah reka cipta. 400 lah, jumlah yang besar. Dan kita ada 64 reka cipta yang berjaya kita filekan. Dan 36 reka cipta diperolehi pengiktirafan IP. Dan 3 reka cipta tersebut kita telah dapat pengiktiraf paten di peringkat antarabangsa. Jadi itu output yang kita ada, dan ini saya langsung kita mendukunglah hasrat kerajaan dalam untuk memperkasakanlah ekonomi berdasarkan sains, teknologi dan inovasi. Baik, saya suka ingin menyentuh tentang industri kayu getah. Pada tahun 80-an saya pun berasal dari kampung Jalan Kebun, Kelang tadi, kampung Jalan Kebun Kelang. Ada banyak kawasan kayu getah. Sebenarnya dulu kayu getah kita buang atau kita bakarlah untuk kegunaan masak dan sebagainya. Tapi bila kita ada dapur gas, kita tak lagi menggunakan kayu getah. Kayu getah terbuang. Melalui kajian yang telah dijalankan sejak tahun 80-an, kita telah berjaya mengkomersialisasikan kayu getah menjadi industri yang besar, industri perabot. Industri perabot kita kira-kira 10 bilion setahun untuk makluman sekawi. Dan untuk kayu lebih kurang 8.1 bilion setahun. Dan kebanyakan daripada industri berdasarkan kayu
perabot kayu itu adalah daripada kayu getah. Bayangkan, mungkin hampir dalam 6 bilion sebenarnya yang melibatkan kayu getah. Itu adalah sumbangan besar. Dan alhamdulillah frame telah dianugerahkan anugerah Sains Mahathir pada 2009 atas penyelidikan yang kita jalankan. Ini satu benda yang besar yang ingin saya kongsikan lah. Dan saya dipahamkan bila kita bercakap tentang perabot ataupun industri kayu getah ini, kita sebenarnya negara kita telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa sebenarnya, Doktor. Sebahagian besar daripada perabot yang katakan tadi adalah untuk ekspor. 10 bilion adalah untuk pasaran ekspor. Sebahagian besar daripada perabot kita dihantar ke Europe dan juga pasaran Amerika. Ini itu kata tadi, sumbangan antara sumbangan besar yang pihak frame telah sumbangkanlah kepada negara. Apa lagi sumbangan besar frame yang harus diketahui oleh rakyat Malaysia? Jadi saya cuba pilihlah dengan masa yang kita ada sekarang. Tadi herba, saya ada data di sini, kita telah ada 40 produk herba lah. Untuk makluman Encik Ridwan daripada Pulau Pinang tadi kan. Kita ada 40 produk herba, boleh berbincang dengan kami. Kalau tuan berminat lah untuk mengkomunikasikan. Tapi saya ingin terangkan jugalah untuk pada sidang bernama ruang bicara pada malam ni. Sebenarnya untuk satu produk dikomunikasikan bukan satu yang mudah. Sebenarnya dia ada 9 tahap. 9 tahap kesediaan teknologi TRL, Technology Readiness Level. Ada 9 tahap yang kita perlu lalui daripada konsep sehinggalah komersialisasi. Jadi kalau kita katakan kenapa setengah R&D itu tidak masing hasil, ini adalah proses-proses yang perlu dilalui. Dan alhamdulillah kerajaan melalui Kementerian Kementerian Sains dan Inovasi, mereka ada memberikan dana untuk pihak swasta, PKS dan sebagainya, bersama dengan institusi pendidikan awam seperti frame dan sebagainya untuk melalui proses komunikasi produk yang saya katakan tadi. Jadi memang ada dana-dana tertentu yang disebut oleh pihak kerajaan yang untuk kita memastikan inovasi-inovasi dijalankan oleh universiti daripada badan-badan pendidikan seperti frame untuk kita cuba komunikasikan lah. Tapi bukan mudah Ada 9 tahap. Saya ingin terangkan lah. Bukan mudah seperti itu. Dan mungkin apa saya boleh kongsikan yang terbaru, kami ada menghasilkan satu kajian untuk menghasilkan topeng muka yang biodegradable, yang mudah mereput lah. Kita pakai sekarang ni, ini adalah berdasarkan kepada petroleum. Tapi kita akan buat kepada berdasarkan kayu. Berdasarkan kayu. Kami sebenarnya ada banyak kajian yang telah kita lakukan sebelum ni, yang kita telah dapat patent, saya katakan tadi, ada patent yang kita telah perolehi, dan daripada hasil patent kita ada itu, kita telah menghasilkan produk yang berdasarkan kayu. Dan kita, tuan kata tadi, kita baru dalam tahap keempat. Lagi 5 tahap kita perlu selesaikan lah. Walaupun kita berdoa pandemik COVID-19 dapat berkurangan, tapi kita percaya dengan produk kita hasilkan nanti, jika kita telah berbincang dengan sebuah syarikat yang berpotensi untuk mengkomersialkan produk kami ini, ini boleh digunakan untuk kegunaan hospital. Sebab kita akan buat produk yang anti kuman, anti kuman, yang bakteria tak boleh masuk, menggunakan nanoteknologi. Nanoteknologi adalah bidang di mana halus, yang mana bakteria pun tak boleh tembus lah kepada kita punya topeng kita katakan. Dan yang paling penting juga mesra alam lah. Jadi kalau kita topeng kita pakai sekarang ni, kita tak buang secara teratur di mana saja, dia akan mereput, mungkin makan masa puluhan tahun atau ratusan tahun. Tapi ini kita telah buat kajian lab ke dalam 21%, 8% terurai lah. Ada lagi yang apa lagi nak disampaikan? Mungkin yang kita boleh kongsi juga di sini adalah kita kita frame juga adalah satu pusat, kita panggil pengesahian bahan mentah herba. Tadi saya katakan herba lah. Sebab herba mungkin ramai peminat herba kat luar sana lah. Jadi kita ni ada kelayakan lah untuk buat perusahaan. Yang minat tu Kak Ali. Betul. Kami sebenarnya dalam proses untuk mengkomersialkan satu produk Tongkat Ali. Dan kita ada satu teknologi untuk mengeluarkan benih-benih tanaman Tongkat Ali yang secara besar-besaran lah. Jadi kita tidak lagi terlalu bergantung kepada Tongkat Ali di hutan-hutan. Kita perlu lebih menjaga kawasan hutan kita. Tapi kita boleh komersialkan dengan menumbuhkan ladang-ladang herba yang kita katakan tadi lah. Saya tertarik hati dengan buku-buku yang ada di depan doktor ni. Apa yang pentingnya sebenarnya antara perkara yang perlu diketahui? Mungkin apa yang saya boleh kongsikan ni adalah Malaysia Plant Rate List, yang mana ini adalah data tentang status tumbuh-tumbuhan pokok yang ada di negara kita. Selama ini kita bergantung kepada senarai yang dikeluarkan oleh peringkat antarabangsa lah, di Geneva. Tapi ada banyak keadaan di mana status yang dikeluarkan sama ada dia terancam, dia jarang, ataupun
ada beberapa status yang dikeluarkan. Sekarang tidak sebenarnya berlaku di negara kita lah. Sebagai contoh, kalau saya boleh kongsi, kalau ada datang ke frame, kita boleh cakap berkenaan pokok meranti sarang punai. Saya sebut sikit saintifik lah malam ni kan, hari ni Storia riprosola. Saya katakan ada beratus batang pokok di frame saja, bayangkan ya. Tapi kalau kita lihat senarai di peringkat antarabangsa, dia kategori terancam. Tapi sebenarnya tidak. Jadi kita di frame kita keluarkan satu senarai. Jadi apa yang buku ni berfungsi adalah perunding-perunding IAA sebagai contoh, mereka digalakkan untuk merujuk lah pada buku ni untuk kita dapat situasi tempatan. Tidak seperti merujuk hanya pada peringkat antarabangsa lah. Saya nak tanya juga, ini pun soalan yang mungkin Abid terkeluar, tetapi penting sebenarnya. Pokok-pokok yang ditanam di bandar-bandar di Kuala Lumpur lah, kita ambil satu contoh kan, sebagai untuk mencantikkan lagi Kuala Lumpur, menghijaukan lagi Kuala Lumpur. Tetapi kebelakangan ini dikatakan timbul masalah usia pokok itu sendiri yang mungkin sudah terlalu tua, dan kadang-kadang bila ribut ataupun melanda dan sebagainya tumbang, dan ini mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan mereka yang tinggal di Kuala Lumpur. Apa yang boleh frame lakukan untuk membantu sebenarnya? Apakah itu di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur semata-mata? Satu soalan yang bagus lah daripada kami. Memang itu salah satu fungsi frame. Kami ada satu program khas untuk perkara ni. Kita panggil program ekopelancongan dan hutan bandar. Kita di frame kita ada 14 orang arboris. 14 orang yang boleh beri khidmat nasihat, dan telah berlaku sekarang pun. Kita memberi khidmat nasihat kepada banyak PBT yang saya boleh ingat sekarang, daripada Majlis Taiping, Majlis Bandaran Port Dickson, malahan di BKL sendiri dan juga Putrajaya, yang kita beri khidmat nasihat dari segi penjagaan pokok, penanam pokok. Saya katakan tadi, yang paling penting penanam pokok adalah lokasi. Kita perlu menanam pokok yang sesuai di lokasi yang sesuai. Ada kali kita menanam pokok tempat yang tidak sesuai. Contohnya mungkin spesies itu akar keluar dan menjalar begitu pantas. Tidak sesuai di kawasan pinggir jalan yang mungkin terlalu sempit. Mungkin sesuai di kawasan padang. Jadi itulah antara yang pihak frame boleh beri khidmat nasihat adalah pembinaan spesies yang sesuai di kawasan PBT. Dan juga bagaimana kita menguruskan pokok-pokok yang ada di PBT. Walaupun kita lihat mudah, tapi cara pemotongan pokok-pokok tersebut ada kaedah dia. Dan kami setiap tahun sebenarnya sebelum PKP kita ada buat kursus yang selalu dihadiri oleh pihak PBT sebenarnya. Untuk makluman semualah, kita ada buat kursus setiap tahun. Ramai yang datang. Bagaimana untuk kita memangkas, walaupun hanya nampak ringkas, memangkas. Kalau salah mangkas, dia akan lebih mudah patah. Dan kita lihat pokok-pokok kalau kita potong, dia akan lagi cepat tumbuh. Pokok itu adalah fungsi pokok. Dia ada benih hidup yang boleh terus hidup. Sebab tu kita katakan dia adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi bila kita salah potong, dia akan lagi membahayakan kita lah. Jadi tapi sekarang saya ambil maklum bahawa banyak PBT mula ada arboris masing-masing lah. Saya percaya akan datang kawasan PBT dan kawasan PBT termasuk juga di BKL akan lagi terjaga lah dengan kepakaran-kepakaran arboris tadi yang ada, boleh beri khidmat nasihat kepada pengurusan PBT untuk menjaga. Kita ada di penghujung rancangan sebenarnya Doktor. Tinggal 2 minit saja lagi. Saya ingat kita. Jadi mungkin sebagai penutup harapan Dr. Ismail sendirilah, terutamanya apabila baru saja dilantik sebagai ketua pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Seringkas. Baik. Saya cuba seringkas. Terima kasih. Pertama, saya ingin maklumkan dana-dana ataupun peruntukan yang kita peroleh, kita tidak sia-siakan. Saya terangkan tadi. Sebenarnya banyak lagi saya ingin terangkan, tapi masa agak tidak terhad, bahawa dana ni kita telah guna sebaik mungkin. Kita terjemahkan kepada output dalam bentuk sumbangan kita kepada masyarakat dan pada pembangunan negara lah. Itu pertama. Dan yang kedua, saya harap lebih banyak peluang lah kepada frame untuk datang ke studio ni untuk kita terang. Banyak lagi sebenarnya. Kita ada 6 bahagian penyelidikan yang kita boleh kongsi dengan semua penonton ruang bicara ni lah. Kita tak ada, saya sendiri tak ada masalah untuk kita menghantar pegawai kita datang ke sini. Dan akhir sekali, saya ingin peluang ini untuk ucapkan terima kasih lah kepada warga frame juga, dan juga mereka yang bantu saya menyiapkan input-input untuk saya gunakan pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada semualah rakan-rakan jabatan-jabatan yang berada di kementerian sama, Jabatan Perhutanan, Peritan dan lain-lain kementerian. Kami memang melibatkan banyak, bukan hanya pihak kementerian kami, kementerian lain-lain seperti Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kementerian Perdagangan dan Komuniti dan sebagainya, yang kita bersama-sama, kerana isu perhutanan ini dia bukan satu isu tertentu saja. Kita melibatkan banyak pihak. Yang kita perlu kita panggil sama-sama
mendapatkan makluman dan juga bekerjasama dengan mereka agar kita dapat menyelesaikan perkara itu dengan lebih komprehensif. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ismail Hadi Farulan, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM, kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan walaupun banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tetapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita, dan insyaAllah mungkin di masa yang akan datang doktor kita duduk lagi di meja ruang bicara ini untuk bercakap lebih banyak lagi isu ini, kerana saya juga sebenarnya ada soalan-soalan yang banyak juga ingin saya kemukakan kepada Dr. Ismail, tetapi insyaAllah mungkin akan dapat dilakukan dalam program-program yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami pesan, jangan lupa bahawa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita belum lagi menang, jadi patuhilah segala SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Siapa lagi? Terima kasih.